Hello guys, welcome back to Biru Berry Studio. Okay, so today with me Far. Okay, so untuk Table Talk EP 2, hari ni kita akan bercerita tentang cerita Anchor UM. Okay, so before we go deeper on that, let me introduce to our three guests here. So we have Fong in the house. Hi, it's Fong here. We have Syam. Far, I jangan cakap I tengah selesa. Okay. And then the only one, DK. Hello, peace yo. Okay, so today kita akan sembang-sembang pasal cerita hantu lah kan. Memang orang kata related to university. Orang kata dibina or develop in terpencil, jauh daripada kawasan perumahan, jauh daripada community dan orang ramai. So sebab tu orang kata makhluk ni memang banyak berkumpul di kawasan-kawasan seperti itulah. Especially kita ni dalam hutan. So kalau dalam hutan ni memang akan ada banyak lah makhluk-makhluk macam tu. Kan ada person and individual yang akan face this situation. Punya situation ni lah yang kita nak dengar. Apa benda yang diorang lalui yang orang kata maybe give some trauma yang berkesan daripada hidup dia. That's all for our intro, and then let's jump to our... Okay, so mesti korang semua dah tak sabar nak dengar cerita-cerita hantu, cerita-cerita seram yang ada dekat dalam UUM ni. Okay, so mari kita dengar first cerita daripada Fong. Fong, you sekarang ni semester berapa? I semester 2 Far. Okay, semester 2. So consider as a junior lagi lah dalam Ya, betul UUM tu. ni. So cerita yang you nak bagi tahu kita orang ni, is it your own experience ke atau cerita from your friends? Okay, actually I tak pernah experience anything before this, and I tak nak experience. Okay, this is just from my friend. Dia tak adalah seram mana, cuma macam tak logik, faham tak? Kau nak dengar ke tak? Nah, of course. Aduh. Cerita dia macam ni tau. Kita orang hari tu open table tau dekat kedai makan. Kawan I seorang ni, dia macam duduk-duduk, kita sembang pasal benda lain tau. Tiba-tiba dia masuk topik ni. Dia kata topik hantu, korang nak dengar tak? Macam tu. Kita orang cakap macam nak lah dengar kan. Okay, so dia pun start lah. Dia kata hari tu adalah, I know weekday ke weekends ke kan, I don't know. Kata waktu dia bangun nak pergi toilet tu, dia nampak ada 2 orang lelaki tau tengah pegang badminton, tengah tenung kereta dia. Dia pandang dia sekejap, lepas tu dia alih semua pandangan dia tenung kat kereta tu macam tu. So maksudnya waktu tu dia dekat Inasis. Iya betul. You bayangkan macam tak logik kan, orang tengah pegang badminton 4 pagi. 4 pagi, macam tak logik. So macam kalau DK kan tempat ni, DK buat apa DK? Kalau Ya I ikut dia pergi main badminton. Jangan DK. You bayangkan kawan I cakap muka dia macam askar Jepun tau. Okay, that's creepy, that's Dia creepy. pakai baju askar Jepun tu. Dia kata dia pakai baju putih, kalau aspek tengah pegang badminton tu lah, tengah tenung. Dia ready nak main lah tu. Kalau I kat tempat tu, I rasa I dah lari dah. Bukannya seorang je. Hey, you pun tak pernah experience kan? Mesti akan Sama. lari je. Memang I tak tidur lah malam tu. Nah, nak pergi tandas pun takut ya. Nak main badminton tu. So itulah. Tak adalah seram mana, cuma rasa macam tak logik, pelik kan? Bukan askar Jepun malam-malam 4 pagi tengah Hati-hati badminton. Fah, hati-hati lepas balik ni. Okay. Kat dengan Ataupun maybe dia orang main macam kalau TMB selalunya orang akan main kat TMB atas. Ataupun bedroom. betul. Okay. Betul? Okay. Tapi for me I think sangat-sangat seram sebab pukul 4 pagi orang main badminton. Betul tu. Macam biasa kalau kat UM ni 4 pagi tu ramai dah terlentang, dah terbaring, dah Iya, tertidur semua. betul Tapi tu. pukul 4 pagi tiba-tiba keluar pergi tanah nampak orang tenung kereta. Lepas tu a few minutes after that gone. Tak masuk dah tandas. Okay, orang kata jangan ikut kita tambah-tambah Ya. lebih juga, takut nanti ada yang mengikut balik. Okay, so thank you Fong for your stories. Okay, so now we going to hear story from Syam. Go Syah. Go Syam, go. Orang kata dia punya level keseraman dia tu 1/10. Atas lagi lah. Rate berapa? Kalau Kau tadi juga Aura Hang. kalau tadi you bagi berapa? Cerita seram tu you bagi berapa? Per Untuk I 10. punya ke? I punya I just bagi dalam 6 ke 7 cukup. Just bagi why? Okay, Syam. Tolong letak lagu-lagu yang seram sikit. Kita mood down sikit. Tu ini jadi this year and waktu puasa. Okay, ni 2 hari selepas. Korang dengar tak yang cerita pocong Jap. dekat BSM? Bulan puasa ada hantu ke?
Dah after No that comment. case, sebenarnya I refer juga dekat kawan I. Ini apa yang I tahu adalah yang diikat hanya yang menghasut, not yang berkeliaran. So maksudnya benda tu still ada, cuma tak mengganggu. Kisah ni after 2 hari lepas kes pocong dekat BSN. Korang dapat tak gambar tu? Nanti I bagi gambar, nanti I tengok. Kan? Dekat BSN. Yes. Yes. Ya. Hebat lah kamera apa tu? I don't know. iPhone maybe? Okey, kena beli macam tu kan? Betul. Lepas ni kita buat paranormal guna iPhone je. Mudah balik. Mudah. Okay. So 2 hari selepas tu kita orang just pergi makan. Biasa pergi makan, cari makan, and then terfikirlah nak kononnya mencari. Niat dah salah dah awal. Okay. Macam Syam tak selalu nampak, tapi Syam boleh rasa. Like macam kalau tiba-tiba meremah, yes ada. And kawan Syam pula yang lagi seorang, dia boleh nampak. Banyak kes kalau Syam bawa dengan dia akan nampak. Kalau kadang-kadang rasa macam tolak je keluar. Macam kau tak ikut aku? Kau sempak je. Macam kau tak ikut aku? Jangan kawan aku dah. Kau jangan kawan aku? Kenapa aku kena lalui benda ni? Macam tu kan. Tu kita orang naik. Korang tahu tak lokasi TNC punya rumah dekat dengan pokok 3 beradik? Ada satu laluan yang boleh naik atas. Yang kena naik kan? atas. Ada rumah. Ah. Ada rumah-rumah kat situ. Nak beritahu semua, jalan dia sangat tak rata and lampu kadang-kadang hidup mati. Alamak, mati. Pergi naik tangki air, babe. Mencari. Korang nak You pergi pukul berapa tu? Ke. Okay, memang cari penyakit. Inilah yang kita kena lalui, sis. Dah tua-tua kena macam tu. Time muda lah kena cari. So waktu balik pergi dekat pokok 3 beradik, dulu tak ada apa lagi. And kita orang tak berani nak pergi terus sampai ke rumah. Dia macam ni lah, you akan lalu pokok 3 beradik and then ada satu kawasan rumah. Dekat situ pokok tumbang. So kita orang kena patah balik. My friend ni yang driver buat main-main. Dia pergi buka tingkap. I dah meremang. Pandang sebelah, orang pun pandang sana. And seorang tu tiba-tiba diam. Dia jerit macam, kenapa? Macam, turun cepat. Kalau you nampak something, kita ada istilah drop. So kita kena turunkan benda tu dekat satu tempat. Jangan terus balik. So kita orang duduk dekat dewan tu. So dia cerita, dia nampak Kak Bonti. jangan tengok aku macam tu. Dekat Bodoh ke? pokok tu, dia kat tengah. Ni apa dia cerita, dia kat tengah. Rambut turun, tak nampak muka, dia kat situ. Kau And senang berhenti. makan dia. Jangan buat kelakar, Fong. Bersembang pula. Kau nak buat apa? Dengan Pertandingan menilai. pula. Lepas tu, kita orang fikir dah nak balik dah. Tiba-tiba ada bunyi burung. Mula-mula bunyi burung macam tiba-tiba bunyi macam orang gelak. Alamak. You bayangkan lah 3-4 pagi. Tiba-tiba ada burung. Burung tu tidur, babe. You better jangan tanya lah, Fong, burung apa. Kita pun tak tahu kan benda ni apa. Sampai nanti I pergi balik macam bunyi burung apa tu? Sekejap, next time ambil phone hang. Faham? Dia ni mencari ni. Kena bawa dia. Keluar kau. Kita orang macam okey. Ini bukan bunyi baik gerak bilik masing-masing. Bila balik tu tidur. Macam dah fikir tak ada apa-apa, fikir dah drop. Besok my roommate tiba-tiba cakap, "Semalam ada buat apa-apa ke?" Lepas dia macam, "Kenapa?" Dia roommate dia. So dia cakap, cakap kenapa? Lepas dia cakap, "Sebab semalam waktu dia tidur, dia terbangun. Kita orang macam ni tau, kita orang tidur menghadap tingkap. Dekat tingkap dia nampak makcik tengah tengok I tidur dekat sebelah. Yes. Jangan senyum macam tu. Okey. Dah I dah ketor kot orang tengok waktu kita tidur. Yes. Kalau I yang terbangun, orang tengok dia tengok I, jatuh cinta. Betul. Dan puasa, you tak expect untuk jumpa. Betul. So I think tu je story I boleh cerita. Back to you. I think your Syam punya story ni sangat-sangat I boleh kata seram sangat lah. Kalau nak bagi rated like over nak bagi rated like per 10 tu, I think maybe 11 lah. Sebab tak sangka benda ni waktu bulan-bulan macam ni pun dia still ada. Kalau kita pergi mana-mana jauh kan, kita sebelum tidur tu better cuci kaki. Yes. Kalau Betul, tak betul. benda tu ikut kita. Betul. Sebab tu kena mandi Ya. sebelum tidur. Okay, so thank you Syam for your story tadi. So orang kata memang quite scary. So rasanya mesti yang you guys pun rasa macam rasa shaking, rasa chilling body semua. Itu baru cerita Syam. So next kita nak dengar cerita daripada DK. Over to you.
pergi pukul 10, I balik dalam pukul 1, pukul 2 macam tu lah. Time tu I dengan kawan I, 2 orang. Roommate I dengan kawan I lagi seorang. Dia bawa kereta. Lepas tu, kita orang balik tu memang dah malam lah kan. Memang dah, I pakai spek tau. I pakai spek. I akan buka spek macam I tak nak nampak dengan jelas lah. Tengah borak-borak rancak borak ni dalam kereta 3 orang tu kan. Tiba-tiba yang bawa kereta ni di tengah macam ni, di jalan, dia kata, astagfirullah, dia cakap macam tu. Lepas tu I macam, I dah nampak dah benda tu. Tapi, I tak sure sama ada mata I ni betul ataupun tidak. So, I ingatkan benda tu macam banting. Banting putih tahu yang jatuh. gantung. So, I macam sekilas je lah. So, buat bodoh je lah, banting je macam tu. Tiba-tiba yang sebelah ni dah astagfirullah macam tu. Aku pun macam, kenapa macam tu? Bukan dia. I cakap macam tu, bukan dia. Lepas tu dia cakap, you nampak tak apa yang nampak? You nampak tak apa yang nampak? Benda tu siapa Dia macam panik lah. Dia panik gila. Sampai kan dia cakap, you nampak tak apa yang nampak? Bukan dia, babe. Bukan. Sumpah bukan. Itu banting je. I cakap macam tu. Banting putih. Lepas tu dia kata, tak babe, itu dia. Lepas tu I diam. I cakap dengan dia, tak apa, kita bincang esok je lah. I cakap macam tu. Yang kat belakang ni tak tahu apa-apa. Yang kat belakang tak tahu apa-apa. Dia cakap, Diki, kenapa Diki? Kenapa? Apa tadi? Macam tu. Dia sibuk nak tahu juga apa yang kita orang nampak, tapi dia tak nampak kan. So kita orang diam dalam kereta tu sampailah dia hantar kita orang balik Inasis. By the way, kita orang jumpa benda tu dekat nak bagi tahu tak? Bagi tahulah DK nak tahu. Yes. Our viewers mungkin boleh Okey. I nampak benda tu dekat bus stop Petronas berhadapan dengan Cafe Grand. Selalu Situ lepak pun kat ada situ tau. Ya, dekat situ. Oh seram. Memang kat depan situ. kamera pula tu. Semua kau seram. Tak cerita hantu lah. Kita balik. Lepas tu kita pun balik. Dia pun hantar I. I cakap dengan dia, tak apa, nanti balik you call I teman you sampai you masuk bilik ah. Dia diam babe waktu call I tu. I tak pernah I akan, bila I dah sampai bilik, I akan mandi. Itu benda penting yang I akan buat before I tidur. Tapi I tak pernah ajak roommate I ni, teman I mandi malam tu. I ajak dia. Takut. I takut lah. Maksudnya jumpa, dia cakap dengan I, kata, Diki, betul kan apa yang I nampak di situ? I cakap dengan dia, I tak pakai spek babe. So I tak tahu benda tu betul ataupun tak. You nampak apa? Cakap, I nampak Pontianak di situ. I nampak Pontianak, rambut dia panjang, lepas tu pakai baju warna putih, labuh, tinggi sangat. Betul, esok pagi tengok banting tu dah tak ada. Banting dah tak ada. Itu je lah cerita I. Okay. Oh my god. I tak tahu nak bagi reaction apa sebab laluan tu pun My Inasis pun area that laluan dia tu juga. You Inasis apa? MIC. Okay. Tapi memang biasa kalau memang ramai juga kan yang selalu orang kata lepak dekat Grand dekat Petrol Arab, student-student lain tak jumpa lah benda tu. Yeah. Okay, so thank you so much DK for your sharing your stories pasal jumpa banner putih. Okay. Kita boleh bagi istilah banner putih. Banner putih lah. Banting. Banting. Orang kata memang quite scary, sangat-sangat creepy, sangat seram. So okay, orang kata Meremang. okay, so tadi kita dah dengar cerita seram, cerita-cerita yang dah di-share oleh our guest lah. Tamu kita tadi, kita dah dengar cerita daripada Fong, daripada Syam dan DK, their own experience or their friends yang pernah lalui situasi yang menyeramkan di UM ni. Okay, so sekarang ni kita akan go to story santu juga dalam UM, but this is from a website berceritakan tentang 3 kisah yang seram dalam UM. So take note that this story ni happen somewhere around UM, but maybe they change the names, so tak nak orang kata bagi too specific or exact place lah. So let us go to yang pertama, iaitu berlaku di College Asiana. Kisah ini berlaku pada tahun 2001. Sewaktu kolej ini masih baru dibuka, kolej ini antara kolej yang paling jauh dari kolej-kolej yang lain. Malam tu aku study di bilik bersama seorang kawan yang bernama Zila. Malam tu Zila sedang menelefon ibunya menggunakan telefon awam. Jadi pada pukul 11 malam beliau cuba untuk turun ke bawah dan pergi ke dalam orang kata perjalanan menuju ke telefon awam tersebut. Dia terlihat suatu sosok tubuh yang tidak berkepala sedang memegang telefon dan menggunakan telefon tersebut. Astagfirullahaladzim. Beliau ni berasa ketakutan lalu pengsan. Orang kata seram, sangat seram. Bayangkan on the way nak pergi bawah, nak telefon mak, niat baik, nak keluar, tiba-tiba on the way nampak tiba-tiba
Siapa tu Ada orang ke tak ada orang tu? Pergi lagi dekat. Bang. Jeng jeng. Ada orang telefon tak ada kepala. Kalau baca cerita tadi, korang perasan tak ada ayat terletak jauh? Macam Syam rasa Syam dapat teka Inasis mana sekarang. Jadi orang kata yang tinggal dekat Inasi yang jauh-jauh tu, be more careful lah. Tapi sekarang ni dah tak ada public phone dah. Okay, so maybe logik lah, dah tak perlu nak ke bawah nak guna public phone. Okay, so sekarang kisah 2, Diki akan bacakan. Okay. So kisah yang kedua ni adalah di College Pernas. Yang ni aku dengan kawan sendiri yang kena. Masa ni aku tinggal tingkat 4. Tingkat 4 agak special sebab tak banyak. Bilik aku setentang dengan bilik kawan aku. Selang 2 bilik sebelum ke tandas. Malam tu, aku dengan kawan dah jadi macam budak-budak. Main lompat-lompat dari pintu ke pintu bilik depan. Tapi bilik terakhir setentang bilik pilih bomba. Aku dengan 2 orang kawan lumba konon siapa lompat paling jauh. Lepas beberapa kali cuba, ada satu perkara menyeramkan berlaku. Bilik paling hujung ada lembaga yang turut berlumba dengan kami. Dia lompat dari arah bilik pilih bomba kecil tu ke arah bilik setentang paling hujung. Aku dengan kawan spontan menjerit. Hah! Rasa nak luruh jantung. Bayangkan, tiba-tiba kita tengah joy-joy, tiba-tiba tengah fun, and then tiba-tiba ada lembaga yang turut serta dengan kita waktu tu. So I think that is really surreal punya orang kata experience, but rasa baik I tak alami benda tu. Orang kata sangat-sangat takut. Betul. Take note tentang tempat tu, College Pernas College Pernas, tapi sounds really familiar kan, nama Pernas. Betul. So tak silap I, maybe dalam ni kan ada juga Petronas maybe kan. Betul. College Petronas. Yang duduk kat Petronas, hati-hati. Hati-hati, lembaga dah ada, banting dia warna putih. Okay. So memang now kita akan dengar cerita yang ketiga. Okay, cerita yang terakhir. So cerita terakhir ni tak silap berlaku di College TNB. So rasanya until today TNB still ada, nasib TNB. Okay, so kita akan dengar cerita ni daripada Syam. Ya betul. Syam pun daripada TNB, so menggigil juga nak baca ni. Okay. Kisah yang ketiga, College TNB. Cerita berlaku masa aku praktikum di UUM. Waktu tu tahun 2000. Aku duduk tingkat 2 dengan 3 orang kawan lagi. Kiranya sebilik 4 orang waktu tu. Bilik aku bertentangan dengan jalan laluan bas. Lepas isyak, aku dengan roommate sibuk cerita hal keluarga masing-masing. Sedang rancak bercerita, aku dengar ada orang main gitar sambil menyanyi dari bilik bawah. Aku bagi tahu kawan, bising bilik bawah ni. Tak cukup dengan tu, bunyi kerusi macam diangkat separuh, dilepaskan. Panas rasa hati. Sedang kami tengah luah rasa marah, bilik diketuk. Kakak dari bilik wing hujung rupanya. Sempat aku dan Ani mengadu sikap penghuni bilik bawah ni. Kakak tu terkedu. Katanya penghuni kolej musim cuti kali ni hanya aras 2. Tak ada pun aras 1. Aku terus melompat atas katil, terkejut. Keesokannya, waktu zuhur, aku solat kat bilik kosong hujung yang tak berkunci. Sejak hari pertama lagi, kami ni suka sangat dengan bilik tu sebab tak berkunci. Bolehlah buat tempat solat kononnya. Sebaik takbir pertama, aku terdengar bilik dibuka, dikatuk. Terasa ada seseorang pakai telekung dekat belakang aku. Aku tak kisah sebab siang hari. Habis je solat, aku tengok belakang. Tapi tak ada seorang pun belakang aku. Balik ke bilik, aku tanya, siapa solat dengan aku? Tak ada. Seram aku rasa. Waktu solat siang hari pun dia nak ganggu. Tak daripada hari tu,
aku lebih rela solat dalam bilik. Pergi tandas pun wajib untuk berteman. Aku pasti ramai lagi penghuni Sintok ada cerita tersendiri. Sorry. Okay, sangat-sangat Weh. no comment. Sumpah, I rasa sangat seram sebab at first tadi you katakan dia dengar orang main gitar, orang menyanyi, bising-bising. But then waktu tu cuti semester hanya ada Paling seram adalah waktu dia solat. Dia macam vibe-vibe makmum. betul. I pun terfikir you cakap je pasal bertelekung di belakang terus keluar makmum. I macam Betul. Cuba you bayangkan kalau dia tulis ada. alam. Nasib baik dia tak ini. Tak boleh. Tak ada. Dia betul-betul tak ada. Tak, sebab biasa mostly kalau benda-benda mistik hantu-hantu ni kita maybe experience around malam kan. Ya, Tapi betul. waktu ni dia experience sendiri waktu siang hari, waktu nak beribadah pula tu. So I think that's orang kata kisah yang sangat orang kata antara yang paling seram juga kan, antara yang kita dah cerita-cerita tadi itu quite seram. Okay, so memang the best. So I think we have come to the end juga. So I like seronok dengar cerita-cerita hantu ni juga kan. Tapi dalam masa yang sama kita rasa seram kan, rasa macam takut. But it's interesting and fun to hear from mereka yang pernah alami situasi macam ni kan. Okay, so tadi kita dah dengar orang kata 3 cerita lah kan. Tadi Syam dengan Diki dah cerita 3 kisah seram yang pernah dialami oleh sini-sini kita yang lepas kan. So maybe nak tanya Fong, you rasa antara 3 cerita tu yang mana paling seram, and you bagi rating berapa untuk tu cerita tu? Okay, lepas dengar ketiga-tiga tu kan, for me kisah kedua yang berlari tu, yang berlumba dengan kawan, itu memang seram sangat untuk I. And I bagi skala 1 sampai ke 10 kan, you cakap tadi, I bagi 9 per 10. Sebab in real you nampak benda tu and then dia berlari sama-sama dengan you. Betul. Sangat seram. Ya. Okay, so itu untuk Fong, dia kata cerita nombor 2 tu paling seram bagi dia. But Syam, you rasa cerita mana paling seram? Personally, Syam sangat suka cerita nombor 3. Oh, betul. First, TMB. Okay. Takut ni nak balik ni. Kemudian, part paling seram adalah waktu solat. Betul. Sebab kita solat dan kita tak expect untuk benda tu jadi. Dan waktu siang. Macam Syam cakap, you bayangkan you tengah solat, tiba-tiba pusing waktu bagi tu ada kat sebelah. Oh, meremang. So kira kalau cerita tadi tu you nak bagi rating tu sama skala dengan makmum ke macam mana? Makmum dia macam bosan sikit. Sebab makmum bosan sikit. Ni kita bagi 10. Betul, orang kata Malaysia betul. own ghost story. Betul. Kalau Syam kat situ dah rasa orang kat belakang, tak adanya nak Assalamualaikum, tak ada, zas lari. Betul tu. Sangat-sangat seram. Okay, kalau macam DK pula, DK rasa cerita yang paling seram tu yang mana satu? Kalau I suka cerita yang first. Sebab yang you ceritakan tu, yang itu sampaikan orang yang tengok tu pun pengsan. Ya, betul. Bila dia pengsan means benda tu memang dia nampak jelas. Ya. Kan? So, tak nak. Kalau yang tu I rate 9, 10 lah sampai Agree juga dengan you kan. Sebab antara 3 tu I think yang paling kalau nak cakap daripada susuk tubuh hantu yang paling seram tu yang Ya, tak betul. ada kepala, Tak ada kepala. Kan? Sebab yang lain tu mestilah orang kata ada tubuh yang mungkin lengkap lah kan. Tapi yang tak ada kepala tu bayangkan kita dah nampak and then tiba-tiba Ya, betul. dah pingsan. So I think itu sangat-sangat seram. I pun setuju dengan you. So itu dia rating dan juga cerita-cerita seram yang dah di-review oleh our friends here, our guests here. So okay, so that's all from us. So thank you everyone for staying with us and watching our Table Talk EP2 cerita Angker UM. Stay tuned for more in EP3. Before we go, don't forget to subscribe, like and share our videos and also follow our social media account Biru Berry Studio. So yeah, bye.